تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah. Seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kekuatan, semangat untuk kita terus menerus menghidupkan Ramadan dengan amalan dan ibadah yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini dah sampai ke pertengahan Ramadan, iaitu 17 Ramadan. Yang mana tuan-tuan, kita tahu bahawa saban tahun kita berpuasa. Cuma persoalannya sejauh mana puasa kita. Ada puasa kita itu sebagai puasa adat, yang mana setiap tahun kita bertemu dan kita berpisah. Seperti mana orang-orang Mekah, orang Madinah yang jaga kedai di sekitar Masjidil Haram. Mereka bertemu dengan Mekah ataupun Madinah setiap malam. Berada di situ tuan-tuan. Cuma mereka ini kadang-kadang dia pergi ke masjid dan kebanyakannya tak pergi pun. Mereka hanya solat di tepi-tepi kaki 5 kedai mereka. Kita yang duduk jauh tuan-tuan, sanggup kumpul duit. Tak sanggup kumpul duit untuk apa? Untuk pergi ke sana nak solat di sana. Kerana di sana kita tahu bahawa kelebihannya luar biasa. Di Mekah saja berbeza dengan tempat lain, iaitu mi'atu alf, 100,000 kali ganda. Manakala di Madinah alf, iaitu 1000 kali ganda. Sebab itulah tuan-tuan, setiap tahun ramai orang daripada jauh luar negara datang ke Madinah dan Mekah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk berebut mendapat keistimewaan yang ada pada kedua tanah haram ini. Tetapi yang peliknya tuan-tuan, orang yang di sekitar, itu yang jaga kedai tadi. Biasanya mereka ni solat di tepi-tepi kaki 5. Kat kedai dia orang, depan kedai. Jadi tuan-tuan, kita pun hairan. Kita rasa dia ni pelik betul. Aku datang jauh-jauh, duit habis, masa pun habis, minta cuti, berpisah dengan anak bini, sanggup datang ke sini. Dia duduk kat sini, dia buat tak tahu saja. Itulah dia panggil adah tuan-tuan. Seperti mana kita puasa saban tahun, kita bertemu Ramadan dan kita berpisah dengan Ramadan tidak lama lagi. Lalu jauh mana puasa kita? Adakah puasa kita puasa adat ataupun puasa yang menurut Al-Quran dan Sunnah yang Nabi tunjukkan? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tuan-tuan ingat lagi malam kedua Ramadan baru-baru ni. Saya dijemput untuk memberi tazkirah di sebuah satu surau yang agak besar. Jadi saya sampai awal. Tiba-tiba tuan-tuan, saya terpaksa solat di atas tangga surau tersebut. Sampai awal, tapi solat di tangga. Maksudnya apa? Maknanya macam orang datang lambat lah. Saya tak datang lambat tuan-tuan, datang awal. Tapi parking saya dirompak orang. Parking penceramah dirompak orang tuan-tuan. Dah lah kita datang jauh-jauh. Tiba-tiba parking kita tak ada dah tuan-tuan. Tak ada kosong. Dah ada orang isi. Jadi saya terpaksa pusing cari tempat parking, tak ada.
Sampai satu tempat pergi parking jauh sikit, datang balik, tuan-tuan, saya terpaksa solat di atas tangga, tuan-tuan. Nak kata lautan manusia pada malam tersebut. Ada lautan manusia. Jadi tuan-tuan, bila kata kita lambat ni, iaitu kita solat di atas kaki 5 ataupun tangga tadi, maknanya lautan manusia. Dan saya ada 2 kali tazkirah kat situ. Malam yang kedua dan baru-baru ni kat situ juga. Hari Khamis baru ni. Saya pergi tempat yang sama, saya datang tempat yang sama, tuan-tuan. Tapi kali ni lain semacam, tuan-tuan. Saya boleh solat di tengah-tengah, tuan-tuan. Di depan lagi, tuan-tuan. Tak ada orang dah. Tak sampai separuh dah. Surau yang sama, saya datang pada malam yang kedua, saya terpaksa solat di atas tangga. Cuma setelah beberapa minggu kemudian, saya datang tempat yang sama, saya solat di depan, tuan-tuan. Pandang belakang memang masih lagi kosong. Ini biasa. Ini biasa. Jadi saya teringat, tuan-tuan, semasa zaman sekolah saya dulu, sekolah menengah. Saya menyertai larian internasional yang dianjurkan oleh pihak USM Kubang Kriang. Saya ingat lagi. Iaitu jauh tak jauh, tuan-tuan, 29 km. Internasional, tuan-tuan. Maknanya orang Thailand, Singapura, Indonesia, daripada Afrika pun ada, tuan-tuan. Ramai Afrika yang kaki tinggi-tinggi, tuan-tuan. Saya pun, tuan-tuan, masuk sebab dia murah, tuan-tuan. RM10 saja dapat baju dan nombor sekali. Dan sijil, tuan-tuan. Sijil international, bayangkan. Jadi saya masuk, tuan-tuan. Jadi saya masuk, kita duduk kat situ saja, kita duduk depan sekali. Ke tempat garisan permulaan. Jadi saya akan ada harapan dah duduk depan sekali tak. Lepas tu saya tengok belakang, tuan-tuan, ribuan orang, tuan-tuan. Ribuan orang ramai, tuan-tuan. Masuk, tuan-tuan, international. Jadi saya dengan kawan ni alhamdulillah sempat duduk di depan. Tempat garisan yang nak berlepas tu. Jadi pandang belakang ramainya manusia, saya kata paling-paling kurang mesti ada nombor, tuan-tuan. Tuan-tuan. Akhir sekali pengadil pun tembak pistol 1 2 bang, kita pecut, tuan-tuan. Pecut alhamdulillah tinggal habis orang belakang dah. Orang belakang baru nak start. Kita tuan pecut-pecut sampai 5 km kemudian, tuan-tuan, kita rasa ya Allah, exhaust saya dah tercabut, tuan-tuan. Rantai saya dah mula rongga, tuan-tuan. Tayar saya dah mula pancit, tuan-tuan. Habislah. Ya Allah, kita rasa tak semangat, tuan-tuan. Kita rasa tak mampu lah, tuan-tuan. 29 km ni, tuan-tuan. Ini baru 5 km kita dah. Jadi orang belakang potong kita, tuan-tuan. Belakang potong. Akhir sekali, kita akhir sekali duduk belakang, tuan-tuan. Duduk belakang ni. Kita kata, tak lagak lah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah akhirnya, tuan-tuan, saya dapat juga sampai ke garisan penamat. Tapi jangan tanya dapat nombor berapa, tuan-tuan. Jangan tanya. Buat malu je tak. Saya nak cerita, tuan-tuan. Juara itu, tuan-tuan, dinobatkan sebagai juara apabila dia dapat menghabisi selesai sehingga ke garisan penamat. Bukanlah yang dikatakan juara apabila permulaannya hebat luar biasa. Tapi akhir-akhirnya, tuan-tuan, tertewas di tengah jalan. Sebab itu juara itu, tuan-tuan, dinobat sebagai juara apabila dia bertahan sehingga ke garisan penamat. Saya nak sebut, tuan-tuan, Ramadan hanya 30 hari. Datangnya Ramadan, tuan-tuan, permulaannya biasa ramai orang. Tapi yang menjadi luar biasa, tuan-tuan, apabila akhir-akhir Ramadan semakin ramai, itu luar biasa. Dan Malaysia ni, tuan-tuan, alhamdulillah akhir-akhir ini saya pujilah. Kalau dah berbanding dengan dulu, tuan-tuan, beza sikit. Hari ni mungkin ramai ustaz-ustaz bagi kuliah tazkirah. Alhamdulillah. Kalau dulu, tuan-tuan, saya ingat lagi, minggu pertama memang ramai orang. Masuk minggu kedua, tuan-tuan, tinggal imam dengan Bilal saja, tuan-tuan, tak? Apatah lagi minggu-minggu terakhir, tuan-tuan. Ramai dah tak ada dah. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ada qiyamul lail dan sebagainya. Saya nak sebut bahawasanya kenapa pada permulaannya orang ramai, tuan-tuan, sanggup datang ke surau bertarawih sekali. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ketika itu mereka penuh dengan semangat. Semangat. Tapi bila kelamaan, tuan-tuan, mereka tak tahan, tuan-tuan. Mereka tak tahan. Sebab itulah, tuan-tuan, juara itu orang yang sempat menghabisi ke garisan penamat. Jadi, tuan-tuan, kita nak jadi juara ke tak juara? Itu saja. Kalau jadi juara, tuan-tuan, bertahan sedikit saja lagi. Tinggal hanya berapa belas harinya saja lagi. Sebab itu, tuan-tuan, ada satu temu ramah dibuat
kepada seorang juara renang. Dia ni kalau masuk pertandingan renang, tuan-tuan, pasti dia akan dapat johan. Akhir sekali dia dianggap sebagai juara renang. Lalu surat khabar tanya dia, tuan-tuan. Surat khabar tanya, "Nih tuan, macam mana kamu boleh jadi juara? Setiap kali awak masuk pertandingan renang, awak menang. Apa petua dia?" kata. Juara ni jawab, tuan-tuan, dia kata, "Saya ni tak ada petua. Dengan peserta-peserta lain sama saja. Kami dilatih. Nak latih. Berlatih. Makan benda yang sama. Makan benda sama. Bukan makan saya ni daripada langit dan sebagainya. Tidak. Makan sama saja. Diet kita orang sama. Latihan sama. Jurulatih pun sama. Tapi kenapa saya dapat bertahan jadi juara?" Dia kata satu saya petua dia, tuan-tuan. Ketika renang di saat-saat terakhir, ramai dah tertewas, tak tertahan. Ketika itu saya cuba bertahan senapas. Kalau bahasa Kelantan dia kata senapah. Senapah ni maknanya sikit lagi tak? Sikit lagi. Dia kata orang ketika garisan penamat itu terakhir tadi, tuan-tuan, ramai yang tertewas, tak tahan. Lalu mereka lemah. Jadi ketika itu saya pun lemah seperti orang. Cuma saya bertahan. Saya cuba bertahan. Sebab itu saya jadi juara. Sama dengan tuan-tuan orang yang beriman, yang ingin keredaan Allah. Mereka bertahan sampai ke garisan penamat. Dan tuan-tuan ingat seorang ulama kata, apabila seorang mukmin itu memasuki Ramadan, maka dia telah berhadapan dengan dua jihad yang besar. Maknanya tuan-tuan, orang beriman, kita lah tuan-tuan, apabila datangnya Ramadan, kita akan berhadapan dengan dua peperangan yang besar, dua jihad yang besar. Jihad yang pertama dia panggil jihad fin nahar, jihad pada siang hari. Jihad yang kedua dipanggil jihad fil lail, jihad pada malam hari. Baik. Jihad yang pertama, tuan-tuan, jihad pada siang hari ialah kita berpuasa. Puasa itu bukan puasa adat, tuan-tuan. Itu puasa yang penuh keimanan. Nabi sebut, "Man shama Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala." Nabi sebut orang yang beriman, tuan-tuan, dia berpuasa penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka orang ini akan diberi keampunan kepada dia. Iaitu, tuan-tuan, maksudnya apa, tuan-tuan? Puasa ni, tuan-tuan, jihad. Ada orang, tuan-tuan, tak tahan dengan puasa. Saya pernah jumpa orang mukallaf, saudara baru. Dia kata sebelum saya jumpa dia, tuan-tuan, masa tu dia tengah berbuka puasa. Hari pertama dia puasa, tuan-tuan. Sejak dia masuk Islam, hari pertama dia puasa. Dia menangis, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan, sambil makan kurma menangis, tuan-tuan. Saya kata, kenapa? Kenapa, tuan? Saya tanya dia, saya kata Allah, dia kata gembira sungguh. Saya pun teringat satu hadis. Nabi kata orang berpuasa ini dia ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, kegembiraan semasa berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua, tuan-tuan, semasa dia bertemu dengan Allah yang Allah sediakan syurga untuknya, masya-Allah. Jadi saya anggap kata dia gembira kerana berbuka puasa. Menangis, tuan-tuan. Saya kata masya-Allah, menangis luar biasa, tak pernah nampak. Dia kata saya menangis ni, ustaz, bukan sebab apa. Semasa saya berada dalam agama saya dulu kafir, semasa saya kafir dulu sebelum Islam, saya merasa pelik dengan orang Islam. Saya merasa takjub luar biasa orang Islam ini boleh puasa. Daripada pagi sampai ke malam boleh puasa. Saya cuba puasa tapi tak lepas, ustaz, masa saya pernah cuba puasa. Kata orang Islam ni hebat-hebat ni boleh puasa. Budak-budak kecil pun boleh puasa. Aku dah tua ni cuba puasa. Sampai tengah hari dia kata tak tahan dah, buka, tuan-tuan. Jadi bila saya masuk Islam, saya risau. Yang paling risau ialah puasa, dia kata. Saya bila masuk Islam, yang paling saya risau bukan solat, bukan apa. Tapi saya risau adalah tentang puasa. Memang saya tak mampu nak puasa, ustaz. Tapi bila saya puasa, saya berdoa kepada Allah, saya berharap kepada Allah. Alhamdulillah hari ini saya dapat puasa, ustaz. Seolah saya mendapat kemenangan yang besar untuk diri saya sendiri. Masya Allah, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, ada orang memang tak mampu nak puasa. Tetapi kita berpuasa, tuan-tuan, kenapa kita mampu? Kerana yang pertama, kerana imanan. Kita yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita puasa mampu. Jadi pada siang hari, tuan-tuan, kita berhadapan dengan jihad. Lebih-lebih hari ini, tuan-tuan. Lebih-lebih hari ini tak panas, tuan-tuan. 2-3 hari ini sejuk tak? Panas, tuan-tuan. Saya ada buka expo, tuan-tuan. Adalah kita buat bisnes sikit-sikit, tuan-tuan, tak? Nak ikut para sahabat ulama dahulu, tuan-tuan. Imam Ahmad antaranya ahli bisnes. Ibn Sirin, tuan-tuan, juga dipanggil at-tijar, businessman dan alim ulama.
Jadi saya buka tuan-tuan expo ni. Kita cari pekerja tuan-tuan. Pekerja. Tuan-tuan satu hari lari lintang pukang tuan-tuan. Tak tahan dengan panas. Besok dia kata, minta maaf Ustaz. Tak boleh kerja dah Ustaz. Kenapa? Panas sangatlah Ustaz. Memang panas sungguh tuan-tuan. Kebetulan hari dia datang kerja tuan-tuan panas. Tak tahan. Jadi nak cerita tuan-tuan, memang kalau kita duduk dalam masjid tuan-tuan, memang tak ada rasa apalah, sejuk je lah tuan-tuan. Cuba tu kat luar tuan-tuan duduk di bawah kanopi, di bawah terik panas tuan-tuan. Tuan-tuan, saya duduk separuh hati tuan-tuan. Rasa macam nak mati syahid tuan-tuan. Tekak saya tuan-tuan macam keluar haba api dah tuan-tuan. Ni rasa panas lain semacam. Bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita berkumur tuan-tuan. Keluarkan air balik. Air yang masuk dalam mulut kita rasa, ya Allah, manis sungguh air ni tuan-tuan. Padahal air pipe je betul tak? Nak cerita tuan-tuan ujian. Baik. Bukan setakat itu saja tuan-tuan, puasa orang beriman berbeza dengan puasa orang Islam. So, kenapa saya kata bezakan orang iman dengan orang Islam? Kerana semua orang beriman pasti dia orang Islam. Tetapi bukan semua orang Islam itu dia adalah orang iman, orang beriman. Ramai orang Islam. Ramai orang berpuasa, tetapi puasanya mungkin SOP-nya tak betul. Saya bukan cakap kosong tuan-tuan. Nabi sendiri sebut. Nabi kata ramai berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa pun daripada kesan puasa mereka tadi. Yang mereka dapat dua perkara saja, lapar dan dahaga. Kalau itulah puasa kita tuan-tuan, dapat dua perkara ni tuan-tuan. Orang kafir puasa pun dapat benda yang sama. Dan kita tak nak itu tuan-tuan. Kita nak lebih pada itu. Itu rayyan, syurga, pintu syurga rayyan yang Allah sediakan kepada orang berpuasa. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak dapat ganjaran lebih pada orang lain? Iaitu dengan caranya kita mengikuti sunnah Nabi SAW puasa. Sebab itu puasa orang beriman tuan-tuan bukan hanya puasa perut, menahan diri pada makan dan daripada minum. Tetapi puasa mata daripada melihat perkara-perkara yang haram. Puasa telinga daripada melihat perkara-perkara, mendengar daripada perkara haram. Puasa mulut daripada perkara-perkara yang kita bercakap mungkin lagu ataupun mengundang fitnah ataupun mengumpat ataupun dosa tadi. Jadi semua puasa. Seperti mana Nabi sebut lain, apabila kamu puasa ada orang buat provokasi, buat kamu marah, jangan kamu balas. Nabi kata sabar. Nabi kata qala kul inni shaim. Katalah sesungguhnya aku puasa. Ada orang buat kita nak marah tuan-tuan. Nabi kata katakan sesungguhnya aku puasa. Mat, kamu ni puasa. Jangan bergaduh. Jangan maki orang. Jangan tuan-tuan. Nak kata tuan-tuan ni puasa betul. Ni tak tuan-tuan. Puasa-puasa tapi mengumpat orang masih sama dengan sebelum Ramadan. Puasa-puasa masih lagi memfitnah orang. Typing dia Masya Allah tuan-tuan. Setiap hari memfitnah orang. Ini masalah. Sebab itu biarlah kita puasa mendapat ganjaran daripada Allah. Bukan hanya sekadar dapat lapar dan dahaga. Dan seterusnya tuan-tuan itu siang hari. Kita rasa tuan-tuan, Ramadan ini juga maknanya har. Har ni panas tuan-tuan. Biasanya berlaku Ramadan tuan-tuan tak kira negara Arab ataupun negara kita, dia musim panas. Kalau negara Arab tuan-tuan, panas tak panas tuan-tuan, biasanya Ramadan dia panas. Panas dia tuan-tuan, saya pernah duduk tuan-tuan, 55 Celsius tuan-tuan, bayangkan. 55 ni tuan-tuan, saya tak tahu nak sebut apa. Kalau kita buka tingkap rumah kita tu, angin masuk tuan-tuan, bukan angin sejuk tuan-tuan. Seumpama angin tadi bara api tuan-tuan, panas sungguh. Kita tuan-tuan baru 33, 35 tuan-tuan. Kita rasa nak mati dah lah. Ni 55 Celsius tuan-tuan. Waktu siang panasnya luar biasa. Waktu malam panasnya keluar daripada bumi ini tuan-tuan. Dia daripada bawah pula. Waktu siang tuan-tuan panas dia daripada atas. Waktu malam panas dia datang daripada bawah tanah tuan-tuan. Dia haba naik balik. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, puasa ni ujian pada siang hari. Baik. Yang kedua tuan-tuan, iaitu pada malam hari, jihad yang kedua dipanggil jihad fil lail. Jihad pada waktu malam. Dahlah puasa satu hari dah tuan-tuan. Malam pula kita kena berjihad lagi. Iaitu apa dia? Iaitu tarawih tuan-tuan. Dipanggil qiyamul lail. Sebab itu Ramadan tuan-tuan menjadi kesempurnaan Ramadan apabila ada tiga perkara ini. Pertama tuan-tuan dipanggil siam, itu puasa siang hari. Yang kedua dipanggil qiyam, iaitu berdiri malam, iaitu tarawih dan qiyamul lail. Yang ketiga Al-Quran. Tiga ini tuan-tuan menjadi suatu perkara yang paling utama dalam bulan Ramadan. Kalau kita ada ketiga-tiga ini, insya-Allah tuan-tuan, kita antara salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berbalik kepada jihad lailin pada siang malam tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan, kita solat tarawih. Solat tarawih sini buat apa saja? 20. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya kagum dengan orang yang boleh berdiri daripada malam pertama sampai malam terakhir, dia dapat
melaksanakan tarawih 20. Ada surau dia buat 8 saja tuan-tuan. Kenapa? Cuba buat 20 memang tak ada orang. Tak ada orang tuan-tuan. Yang tinggal 2-3 orang saja dah. Tak? Jadi kalau 20 masya-Allah. Jadi tuan-tuan ada dipanggil berjihad. Kadang-kadang kita dapat imam sedap, alhamdulillah. Kita solat khusyuk tuan-tuan. Macam baru ni saya pergi ceramah dekat USJ 4 tuan-tuan. Imam muda daripada mana lah, masya-Allah tuan-tuan. Suara cukup mengancam tuan-tuan tak? Suara dia macam kita duduk di Masjidil Haram lah tuan-tuan. Tapi saya pernah jiu-jiu juga dapat imam yang lama sikit. Tak? Imam lama maknanya tuan-tuan dibaca slow lah tuan-tuan. Bismillahirrahman. 20 tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Saya masa tu ya Allah mati syahid aku ni tak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita, itu ujian kita. Ujian kita. Dan tuan-tuan bila 20 ni tuan-tuan bukan sebarangan orang boleh buat. Bukan sebarangan. Dah siang puasa lagi, kerja lagi, malam lagi. Allahu Akbar. Saya teringat kisah seorang ustaz di belajar Mesir tuan-tuan. Dia pergi belajar Mesir. Ustaz ni bagus tuan-tuan, setiap Ramadan dia akan pastikan setiap malam dia solat di tempat yang berbeza-beza. Malam ni mungkin dekat Keramat, esok dekat USJ. Begitulah tuan-tuan kat Mesir. Kenapa ustaz dibuat macam tu tuan-tuan? Sebab dia pergi belajar tempat orang. Dia nak tahu bagaimana keadaan suasana budaya orang Mesir. Malam ni solatlah kat sini. Jadi dia tahu semua tuan-tuan. Oh masjid ni sedap, masjid ni baca layu, masjid ni baca teranum, masjid dia tahu semua tuan-tuan. Suatu hari dia pergi satu masjid tuan-tuan, satu masjid. Jadi tuan-tuan dia pun solat tarawih macam biasa. Syekh dia ajak pergi sana. Dia pun ikut tuan-tuan pergi. Akhir sekali tuan-tuan, jadi selepas solat isyak semua, lepas tu solat tarawih. Bila solat tarawih tuan-tuan, rakaat pertama tuan-tuan surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah tuan-tuan, menggigil kepala lutut ni. Allah, dia kata silaplah pilih masjid ni. Tak? Dalam hati dia kata silap aku. Kita tuan-tuan, kalau boleh kul huwallahu ahad potong 3 tuan-tuan tak tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu akbar. Tak? Kalau boleh lah tak? Ni tuan-tuan, rakaat pertama tuan-tuan surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Quran tuan-tuan. Ustaz ni dah menggigil lah, ya Allah. Lepas bagi salam tuan-tuan, tanya orang sebelah, masjid ni buat berapa? Buat 20, baik. Biasanya habis pukul apa? Habis dah lebih kurang pukul 3 je. Pukul 3 tuan-tuan. Tu dia. Kenapa? Masjid ni dia nak khatam Al-Quran tuan-tuan. Berapa hari dia khatam sekali? Allah, dia kata menyesal sungguh aku ikut syekh aku malam ni. Dalam hati dia tuan-tuan. Nak balik tuan-tuan, dia ingat satu hadis. Nabi kata siapa yang salat bersama imam sehingga imam selesai, dia pun selesai, maka dicatat sebagai orang yang qiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Sebab itu jangan keluar dulu. Kalau kita tak mampu buat 20 tuan-tuan, cari surau buat 8. Yang ni tak, orang buat 20, kita buat 8, kita belah tak. Kita dapatlah hadis tadi. Hadis Nabi kata siapa yang bersama imam sampai imam selesai, dia pun selesai tuan-tuan, akan dicatat tuan-tuan sebagai orang yang mendirikan qiyamul lail sepanjang malam. Masya-Allah. Baik. Jadi ustaz ni pun sabarlah tuan-tuan. Sabar. Ya Allah, surah Al-Baqarah panjang-panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang diperasan tuan-tuan orang sebelah dia, pak cik, seorang pak cik ni. Dah selesai semua tu ditanya pak cik ni. Daripada rakaat pertama sampai terakhir tuan-tuan, pak cik ni panggil atuk kot, umurnya 70-an. Daripada rakaat pertama sampai rakaat dia berdiri dengan tenang, dengan penuh. Dia rasa macam tak ada apa. Macam happy je pakcik ni. Sepatutnya ustaz kata, sepatutnya aku. Sebab masih muda lagi. Lutut masih elok lagi. Orang tua kadang-kadang lutut tak apa kemas. Tak? Naik tangga pun kadang-kadang, ya Allah, kesian. Selesai tuan-tuan ditanya pakcik, minta maaf pakcik. Pakcik umur berapa pakcik? Dia kata, ana sab'ina. Aku ni umur 70. Masya Allah. Dia mungkin beranggapan pakcik ni silap masjid macam dia kot. Tak? Silap masjid je kot. Sepatutnya carilah 8 ke yang baca pendek-pendek. Pakcik, berapa pakcik kali pertama kat sini? Tak nak. Saya memang kat sini. Berapa lama dah? Sejak pakcik kecil lagi memang masjid ni buat macam ni. Adat kami ni 2-3 hari khatam Al-Quran sekali. Ya Allah. Dia ingat pakcik ni macam dia tuan-tuan, silap masjid kot. Sebab lama ni tuan. Kita tak nak dah. Taubat dah tuan-tuan. Kalau kita jumpa masjid tuan-tuan, taubat dah tuan-tuan. Tak nak pergi dah tak? Lalu kata pakcik dah lama kat sini je. Masjid memang buat macam ni pakcik. Satu rakaat memang besar surah Al-Baqarah tu. Biasa. Dah lama pakcik. Tapi saya pelik pakcik. Sejak saya solat dengan pakcik tadi, daripada rakaat pertama sampai akhir, pakcik tak rasa sakit lutut ke, rasa sakit pinggang ke, tak ada. Tapi saya ni masih muda, tak kahwin lagi. Umur masih muda lagi, syabab lagi. Tapi saya rasa tulang belakang saya macam patah. 1000 retak lah tuan-tuan. Dia kata.
Lutut saya ni macam ni tak lagak dah. Tapi saya nampak pakcik relax, tenang dan sebagainya. Apa petua pakcik? Tak. Lalu tuan-tuan pakcik ni senyum. Orang tua dia senyum. Wahai nak, aku tahulah apa masalah engkau dan apa masalah aku. Engkau bagi tahu aku tadi, kamu kata berdiri pada rakaat pertama sampai akhir macam-macam dah. Bunyi tulang retak, pinggang, lutut dan sebagainya. Dan kamu melihat pakcik tenang dan penuh penghayatan, rasa seronok pula. Aku tahu dah. Satu saja aku nak pesan, wahai nak. Pakcik, aku tahu kamu ni berdiri, kamu sakit sana sini sebab kamu berdiri dengan dipanggil kudrat ataupun dengan tenaga tubuh badan kamu. Sebab itu kamu rasa sakit macam-macam. Kalau ikutkan pakcik, memang pakcik pun tak lagat. Lutut pakcik pun dah macam-macam dah. Tapi kenapa kamu nampak pakcik tenang? Satu saja, wahai nak, pakcik nak pesan. Pakcik berdiri bukan kerana tubuh badan pakcik. Sebab tubuh badan pakcik dah lemah. Tapi pakcik berdiri kerana ini. Ar-ruh, qalb dengan hati, dengan iman. Sebab itu, pakcik tak rasa apa-apa. Masya Allah tuan-tuan. Jadi ustaz ni dia ambil pengajaran Allah. Tazkirah yang pendek tetapi memberi kesan yang cukup mendalam pada dia. Maknanya selama ini kenapa letih tuan-tuan? Kerana kita berdiri dengan tubuh badan kita. Tetapi ada orang yang Masya Allah dah tua boleh berdiri. Kenapa tuan-tuan? Mereka berdiri bukan dengan tubuh badan mereka. Tetapi mereka berdiri dengan iman mereka. Sebab itu saya selalu sebut tuan-tuan, kita ni ada dua. Kesihatan rohani dan kesihatan jasmani. Ramai orang sihat tuan-tuan. Jasmaninya sihat. Tetapi ramai yang tidak sihat di dalamnya. Contohnya tuan-tuan macam tadilah tuan-tuan. Kenapa pakcik ni yang dah tua boleh berdiri lama? Yang ni muda lagi, tak ada penyakit lagi, tak boleh berdiri tuan-tuan. Kerana tuan-tuan perbezaan tadi. Dan saya tuan-tuan terkagum satu surau ni. Surau ni tuan-tuan dah 42 tahun dibuat 20. Anak. Imamnya tuan-tuan, imamnya ialah umur 80-an tuan-tuan. Masih jadi imam. Dan jemaahnya semua pencen-pencen tuan-tuan. Orang muda confirm masuk satu hari mati syahid tuan-tuan. Anak tuan-tuan. Orang muda tuan-tuan tak ada kat surau tu. Surau ni. Surau orang pencen tuan-tuan. Imamnya tuan-tuan orang umur 80-an. Memang tuan-tuan 80-an nak jadi imam macam muda tuan-tuan, dia tak boleh baca laju. Macam kita naik motor lah tuan-tuan. Motor LC dengan Honda Samah. Tahu Honda Samah? Honda 50 tuan-tuan. Honda Samah ni Honda 50. Honda yang lampu bulat tu tuan-tuan. Dia larilah macam mana, pulahlah macam mana, dia boleh 50 km sejam saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila imam muda, dia boleh pecut tuan-tuan. Dia boleh baca laju. Contoh, ada seorang imam ni dia baca Al-Fatihah satu nafas tuan-tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Satu nafas tuan-tuan. Memang seronoklah kita. Anak. Imam tua tuan-tuan, dia tak boleh baca satu nafas tuan-tuan. Kan hilang nafas kan, susah pula kan. Anak. Jadi terpaksa Bismillah tuan-tuan. Bayangkan 20. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, dah 42 tahun surau ini mendirikan tarawih 20 tuan-tuan. Masih lagi ramai tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka berdiri dengan iman. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berdiri dengan iman tuan-tuan, insya-Allah dia akan kekal lama. Dia akan rasa menghayati dan dia akan mendapat kemanisan halawatul iman. Itu kemanisan iman, kemanisan dalam beribadah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang saya baca mukaddimah tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan, ayat ini kita dah famous, kita dah hafal dah. Ayat ini menunjukkan bahawa kewajipan berpuasa itu datangnya daripada Allah, bukan datang daripada nabi, bukan datang daripada alim ulama, bukan datang daripada ustaz, bukan tuan-tuan. Bukan datang daripada kerajaan tuan-tuan, tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan ayat tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita belajar Al-Quran tuan-tuan, dia ada beberapa ya, dipanggil harfun nida. Harfun nida mana? Seruan tuan-tuan. Macam seseorang kita nak panggil seorang tuan-tuan. Contoh saya nak panggil Muhammad. Orang Arab dia akan ya Muhammad, wahai Muhammad datang, dia panggil harfun nida. Ya seruan, itu dipanggil seruan ataupun panggilan. Dipanggil harfun nida. Dalam Al-Quran tuan-tuan, dia ada beberapa seruan. Kadang-kadang kita dengar ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Allah mulakan dengan ya ayyuhan nas. Kadang-kadang kita dengar ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dan kebanyakan yang kita dengar tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu,
Tuan-tuan, ulama tuan-tuan menghuraikan kenapa ada banyak panggilan seruan dalam Al-Quran berbeza-beza. Kerana tuan-tuan mengikut orang yang hendak dipanggil tadi. Seperti mana kalau kita memanggil seorang yang kita sayang tuan-tuan, kita akan panggil orang itu dengan penuh kasih sayang. Contohnya seorang suami yang sayangkan isterinya tuan-tuan. Dia tak panggil nama, dia panggil darling. Dia panggil ayang-ayang, sayang-sayang. Tak? Jadi nak cerita dia sayang tuan-tuan. Dia panggil dengan penuh kasih sayang. Cuma jangan jadi macam pakcik tu pula. Dia panggil nenek tak? Isteri dah tua tuan-tuan. Sayang-sayang. Sampai cucunya rasa kagum. Alah atuk ni bagus betul lah. Dah tua-tua macam ni pun masih panggil nenek sayang-sayang. Darling-darling. Lalu atuk dia kata, cu, bukan romantik sangat. Atuk sebenarnya atuk lupa nama nenek kamu. Itu cerita lain tuan-tuan. Oh, ingat atuknya romantik tuan-tuan. Panggil neneknya sayang-sayang tuan. Rupanya lupa nama tuan-tuan. Itu biasalah. Jadi nak cerita tuan-tuan, kalau kita panggil orang kita sayang tuan-tuan, kita akan panggil dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya orang yang kita benci tuan-tuan, kita nak sebut nama dia pun kita rasa nak muntah tuan-tuan. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah menyeru hambanya beberapa seruan. Antaranya, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa beza tuan-tuan? Saya ingat tuan-tuan, saya sempat berguru dengan Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru, Tok Guru Nik Aziz tuan-tuan. Dia kata tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan beberapa panggilan. Yang paling kasar sekali dalam Al-Quran panggilan tuan-tuan ialah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Seumpama Allah kata wahai orang-orang kafir yang keras kepala, yang celaka, wahai orang kafir. Ni panggilan yang paling kasar. Yang sederhana ya ayyuhan nas, untuk semua manusia. Dan panggilan yang penuh manja, yang penuh kasih sayang datang pada Allah kepada hambanya tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab itulah tuan-tuan, Ibnu Abbas, beliau kata tuan-tuan, setiap kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana wahyu itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, nescaya kami para sahabat akan meninggalkan segala urusan kami. Kenapa? Kami akan meminjamkan telinga ini untuk mendengar ayat seterusnya. Kenapa? Kerana ayat ini Allah memanggil kami. Itu tuan-tuan tunggu kata, inilah panggilan yang penuh kasih sayang datang daripada Allah untuk hambanya. Seolah-olah Allah kata, wahai hamba-hamba aku yang beriman, wahai hamba-hamba yang aku kasihi, dengar sini. Sebab apa tuan-tuan? Selepas ya ayyuhallazina amanu tuan-tuan, ada perintah untuk kita laksanakan tugas. Contohnya ayat inilah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan kepada kamu berpuasa. Maknanya tuan-tuan, Ibn Abbas kata, kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, kami akan tinggalkan urusan kami. Kalau ketika itu kami tengah mencangkul, kami tinggalkan cangkul kami dan kami pinjamkan telinga untuk mendengar. Kenapa? Allah memanggil kami. Siapa? Kita tuan-tuan orang beriman, masya-Allah. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, aku wajibkan kepada kamu berpuasa. Berpuasa Ramadan. Maknanya bukan sunat tetapi wajib. Wajib mesti buat. Tak buat memang berdosa. Baik. Tuan-tuan, ayat seterusnya Allah sebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tuan-tuan, kama tadi ulama kata, inilah ayat-ayat yang Allah cuba menarik perhatian kita. Yang kedua, Allah cuba memujuk hati kita. Yang ketiga, Allah cuba memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Iaitu Allah sebut apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana juga puasa ini aku wajibkan kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Apa maksudnya, maknanya tuan-tuan? Seolah-olah Allah cuba memujuk kita yang berpuasa ni. Jangan kamu rasa berat. Jangan kamu rasa terbeban puasa ini. Kenapa? Bukan kamu seorang berpuasa. Semua orang yang beriman, yang mengatakan mereka beriman, cintakan aku, mereka berpuasa. Jadi bukan kamu seorang. Maknanya semua orang berpuasa seluruh dunia. Bukan setakat itu. Orang-orang terdahulu daripada kamu juga, yang kehidupannya mereka agak sukar, agak susah berbanding kamu hari ini, mereka juga aku wajibkan berpuasa. Jadi tuan-tuan, kita rasa, bukan aku seorang rupanya. Macam anaklah tuan-tuan, dia mengadu kepada ibu. Ibu, kenapa abang asyik sakit je, Bu? Anak, dia mengadu kepada ibunya. Tuan-tuan, ibu yang cerdik, tuan-tuan, dia cuba memberi motivasi kepada anak dia. Dia tak kata, memang kau ni memang dilahirkan sebagai sial. Tak ada tuan-tuan. Mengamuk tak. Jadi ibu yang cerdik tuan-tuan, dia kata, nak, bukan kamu seorang yang sakit, nak.
Ramai lagi yang sakit. Malah ada orang lebih teruk daripada kamu. Nak tengok orang tu tak ada, perut tak ada ni macam-macam. Jadi tuan-tuan, budak tadi yang rasa dia sakit, dia rasa lega sikit tuan-tuan. Sebab apa? Ada ramai lagi yang sakit. Malah lebih teruk daripada dia tuan-tuan. Tetapi mereka boleh menjalani kehidupan seperti orang lain. Jadi itu sama juga tuan-tuan dalam puasa. Bukan kamu seorang wahai orang-orang berpuasa, wahai orang beriman. Tapi ramai orang berpuasa. Malah orang-orang terdahulu daripada kamu juga, aku wajibkan berpuasa. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita rujuk balik pada zaman-zaman dahulu. Kita pergi zaman Jepun dulu tuan-tuan. Kalau kita jumpa datuk nenek kita tuan-tuan, dia kata Allah zaman Jepun dulu susah lah dia kata. Nak berbuka puasa pun susah, nak kena masak kena api. Guna api pula kena pakai kayu api lah. Kayu api dah. Kalau kena hujan macam ni tuan-tuan, tiup punya tiup, api yang tak keluar benda lain pula. Tuan-tuan, habuk penuh. Nak masak satu benda bukan senang. Hari ni tuan-tuan petik saja, tak tu keluar api tu, nak masak apa senang. Malah tuan-tuan paling seronok lagi petik jari saja, pak tuan-tuan tak. Mamat, teh tarik satu, mi goreng satu, dah. Takkan itu pun tak boleh puasa. Hidup ini penuh dengan kesenangan berbanding dengan zaman Rasulullah tuan-tuan. Zaman Rasulullah tuan-tuan, atap pun tak ada masjid tuan-tuan. Ni kapek macam ni tak ada tuan-tuan. Kapeknya tuan-tuan diselaputi dengan pasir tuan-tuan. Pasir tuan-tuan kalau kita tengok Masjid Nabawi yang awal tuan-tuan. Nak cerita tuan, musim panas lagi, aircon tak ada lagi, kipas tak ada lagi, ya Allah. Kenapa mereka boleh berpuasa? Kenapa kita tak boleh? Sedangkan kita berada dalam kesenangan. Sebab itu Allah kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jangan kamu rasa beban, kamu rasa berat. Kenapa? Kerana bukan kamu seorang berpuasa. Malah semua orang berpuasa. Malah orang-orang terdahulu yang hidupnya sukar, hari mereka juga diwajibkan berpuasa. Akhir sekali tuan-tuan kita rasa tenang, kita rasa lega sikit. Dan Allah sebut tuan-tuan, akhir natijah daripada puasa tadi Allah sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan selama kamu dididik selama sebulan ini, kamu berpuasa, natijah kamu ialah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa tuan-tuan? Takwa ialah takut kepada Allah. Ataupun takwa itu kita buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Tetapi saya teringat tuan-tuan, tertarik dengan kata-kata seorang sahabat Ubaid. Apabila Umar Al-Khattab bertanya kepada sahabat ini, wahai sahabat aku, ma taqwa? Apa itu takwa? Lalu Ubaid kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Islam, kamu pernah tak melalui suatu kawasan jalan yang mana jalan itu dipenuhi dengan duri? Lalu Umar jawab kata, ya pernah. Jadi apa yang kamu buat bila kamu berhadapan dengan keadaan tersebut? Lalu Umar kata, kalau aku jumpa jalan yang penuh duri, aku akan perlahankan langkahku, aku akan tarik seluar aku, dan aku berjalan dengan penuh berhati-hati, supaya duri tadi tidak menusuk ke kakiku. Lalu Ubaid kata, betul lah. Itulah takwa. Takwa itu kamu sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan suatu pekerjaan tingkah laku kamu. Nak cerita tuan-tuan, takwa itu tuan-tuan ialah kita merasa takut, bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab yang disediakan kepada orang yang ingkar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian tuan-tuan, masa dah sampai ke